Ini ialah tutorial nombor 7, tetapi soalan dia adalah berkait rapat dengan gambar rajah tutorial nombor 6. Kita beranggapan bahawa semicircular tadi sebenarnya adalah sebuah kemah. So, kemah itu dipanggil Quonset hut sebenarnya. Okay, so untuk memudahkan keadaan, wind flows past a semicircular shape Quonset hut which was prefabricated using lightweight corrugated galvanized steel. The radius and the length of the hut is 4 meters. So maksudnya radius adalah 4 meter dan panjang dia ni adalah 18 meter. Determine the force standing to topple the hut off its foundation if the wind of density 1.25 kg per meter cube. Ini adalah density. Flows at speed 24 km per hour. So kita imagine ada angin di sini, U sama dengan 24 km per jam. Okay, telah bertiup. Jadi soalan dia, selalunya kalau angin bertiup di dalam bentuk yang bulat di sini, kita kata akan ada tekanan rendah. So jadi tekanan yang common atmospheric pressure di sini mesti menjadi lebih tinggi berbanding dengan tekanan rendah di atas. So dia akan menolak kemah ini ke atas. So jadi soalan dia, determine the force tending to topple the hut off its foundation. So maksudnya kirakan force yang digunakan yang kita perlu apply untuk menghalang daripada kemah ini tercabut. Okay. In real fluid flow problem, how will the strong wind topple the hut off its foundation? Briefly explain your answer. So kita kata, daripada pengiraan kita, adakah kita boleh guna di dalam real application ataupun kita perlu ada penambahan ataupun pengurangan. Ini yang dimaksudkan. So jadi kita bermula secara langsung, kita mengira dengan lift force. So kita ada lift force yang ini. So kemudian kita masukkan semua nilai, kita boleh dapat sebutan ini. So saya rasa pelajar boleh faham daripada mana saya dapat sebutan ini. Cuma kita kata kita masukkan nilai kameran adalah 0 hingga pi sahaja kerana ia adalah semi-circular. Kemudian kita masukkan P1 sama dengan PATM sama juga dengan 0. So yang ini saya rasa para pelajar di dalam fluid mechanics 1 telah belajar atmospheric pressure selalunya dalam pengiraan gauge pressure. Kita beranggapan bahawa atmospheric pressure sama dengan 0. Dan A di sini memadai untuk kita masukkan, kita kata L darabkan dengan R. Okey. So kerana apa? Kerana kita punya bentuk di sini adalah bentuk seperti ini. Dan kita ada angin di sini. Dan kita kata memadai untuk kita mengira projection area. So projection area dia macam mana? Kalau kita suluh lampu, kita akan dapat dia berdiri tegak sepanjang 18 meter. Okay, yang projection area ni kita gunakan di dalam tajuk hydrostatic force on curved surface. Okay, yang itu saya harap pelajar boleh imbas kembali mata pelajaran fluid mechanics 1. So kemudian kita selesaikan pengiraan, maknanya kita dah masukkan semua, kita dapat satu sebutan lengkap seperti ini. Kemudian apa kita buat? Kita selesaikan mana yang tak berkenaan dengan kameran terhadap d theta ni, maknanya yang tak ada theta tu kita letak keluar. So kita letakkan di sini. Kemudian kita akan tukar trik sedikit, iaitu kita substitute nilai sin kuasa 2 theta ini. Okay, nilai sin kuasa 2 ni kepada 1 tolak cos theta. So kita boleh tukar bentuk sebutan seperti ini. So kemudian kita substitute nilai ini, x sama dengan cos theta, dx sama juga dengan negatif sin theta d theta, dan kita masukkan limit dia adalah at 0 adalah cos theta sama dengan 1 dan at pi adalah cos theta sama dengan negatif 1. So yang ini kita kata selalunya kita akan refer kepada bentuk graf cos. So graf cos adalah bentuk dia seperti ini. So ini adalah 2 pi, ini adalah pi, ini adalah 2 pi. Itu yang kita masukkan pada cos theta di sini at 0 cos theta sama dengan 1. Cos theta akan 1 di sini dan cos at pi cos ni 0. So at 0 cos theta sama dengan 1. So at pi di sini cos theta sama juga dengan negatif
1. So ni negatif 1, ni adalah positif 1. So ini adalah graf cos. So graf sin selalunya akan bentuk seperti ini. So di sini adalah pi, di sini adalah 2 pi. Okay. So yang ini kita kata mungkin pelajar tidak pernah melihat solution ini di dalam fluid mechanics, tetapi saya rasa di dalam mathematics kita boleh buat simplification. So maksudnya kalau kita anggap cos theta sama dengan x, so dx sama dengan apa? Sama dengan ini. Maknanya kita dx kan x sama dengan cos theta. So oleh kerana kita nak ubah cos theta ni dengan x, so pi ini pun kita kena ubah. Kerana kita tak boleh nak masukkan pi itu adalah kita tak boleh nak masukkan limit pi itu ke dalam nilai x atau y. So jadi kita kena ubah. So jadi kita kena ubah tu macam mana? So kita jawab persamaan x sama dengan cos theta. So maknanya kalau x sama dengan kosong, so cos theta kosong sama juga dengan adalah 1. Okey, so boleh nampak So yang itu yang yang dimaksudkan pada baris kedua di sini. Oleh itu kameran kita telah menjadi mudah sedikit. So kita telah menjadi seperti ini. So kita boleh selesaikan kerana ini adalah kameran biasa yang melibatkan x sahaja. Kita boleh selesaikan. So kita masukkan limit 1 kepada negatif 1. So kita boleh dapat sebutan ini. So kemudian kita masukkan semua sekali nilai, iaitu kita tahu radius, kita tahu panjang adalah 18 dan had laju 24 km sejam kita ubah menjadi 6.6 meter per second. Kita boleh mengira lift force sebanyak 6.6 darab 10 kuasa 3 Newton. Cuma kita kata in real fluid flow, the drag force effect need to be considered in calculating the net force tend to topple the hut. This is because the actual pressure distribution over the real portion of the hut is not modeled correctly by potential flow theory alone. Okay, so maksudnya kat sini memang kita ada semicircular tent di sini, kemah di sini. Tetapi ideal flow mengatakan drag force sama dengan kosong. Kenapa drag force sama dengan kosong? Kerana kita kata viscosity effect kita tidak ambil kira. Tetapi di dalam real, di dalam ideal flow, kita hanya mengira nilai lift force sahaja yang berlaku di sini kerana kita punya kameran itu adalah kosong hingga pi. Kalau kita kameran kita kosong hingga 2 pi, lift force pun akan menjadi kosong. Okey, kerana balance atas dan bawah. Okey, kerana dia kameran kosong hingga pi aja dia ada keluar. Okey, and then kita kata pengiraan ini kurang tepat kerana apa? Kerana di dalam reality kita kata akan berlaku juga drag force di mana apabila angin lalu di sini, so ketinggian ini ataupun projection area tadi yang berlaku menyebabkan ada daya tolakan seperti ini. Yang ini saya rasa pelajar pun boleh imagine, kalau ada kemah, ada angin lalu, dia juga akan menolak kemah. Jadi sebenarnya apabila berlaku drag force seperti ini, kita perlu tambah satu lagi force untuk menahan drag force tersebut. So jadi maksudnya di dalam real calculation nilai 6.6 kilonewton ini mungkin terpaksa ditambah lagi kerana kehadiran drag force di sini. Cuma di dalam calculation ini yang ditulis is not modeled correctly by potential flow theory alone. Kerana apa? Kita perlu mengambil kira nilai drag force.